bukanlah orang yang asing untuk kita, yang tak perlu saya kenalkan dengan lebih panjang, dengan lebih detail. Ketiga-tiganya dah biasa dengan kita, cuma mungkin yang di tengah-tengah ni, paling comel sekali tengah-tengah ni, iaitu yang berhormat Dr. Azman Ibrahim adalah merupakan Exco Kerajaan Negeri Terengganu. Jadi pada malam ini kita rasa bertuah kerana sedikit sebanyak pada malam ini insya-Allah mungkin beliau akan berkongsi tentang pengalaman sepanjang memegang tampuk sebagai Exco Kerajaan Negeri Terengganu insya-Allah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada pada malam ini sebenarnya untuk kita menyatukan umat Islam, khususnya yang berada di Kuala Kangsar. Bahawa pentingnya sekarang ini untuk kita memikirkan bahawa penyatuan umat adalah perkara utama yang perlu kita usahakan. Sementara lagi kita bersedia maklum bagaimana keadaan umat Islam yang berada di Malaysia. Makin lama makin setiap hari ada saja musuh-musuh Islam yang berani untuk mengucap-kacikan keadaan satu demi satu. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan rungkaikan semua ini, dan saya nak terangkan sedikit bagaimana perjalanan forum pada malam ini, iaitu kita akan serahkan beberapa soalan kepada panelis, yang mana dalam soalan sidang pertama kita akan ruangkan masa kepada mereka 10 minit bagi setiap panelis untuk mengutarakan pandangan atas soalan yang dikemukakan. Habis pusingan pertama kita akan raikan hadiran tuan-tuan pada malam ini untuk tuan-tuan mengemukakan soalan, dan lepas itu kita pergi kepada pusingan yang kedua dan terakhir. Saya akan ajukan satu soalan kepada panelis dan juga saya peruntukkan 10 minit seterusnya bagi ruang kepada panelis untuk membuat kesimpulan masing-masing. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk soalan yang pertama saya ajukan kepada Datuk Dr. Rodes Khalid Dahami selaku pengurusi umat negeri Perak. Mungkin di kalangan kita ni sedikit nak tahu apa benda sebenarnya NGO Ummah. Jadi untuk dengan lebih detailnya, untuk kita mengetahui, saya buka ruang kepada Datuk Dr. Rodes Khalid Dahami untuk menceritakan apa dia NGO Ummah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dia pisahkan di Sungai Perak. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati saudara moderator Ustaz Izam, yang saya raikan teman-teman rakan ahli panel, yang berhormat Dr. Azman Ibrahim, Exco Kerajaan Negeri Terengganu, portfolio pertanian dan asas tani dan pembangunan desa. Yang saya hormati rakan saya yang berhormat Muhammad Zuraimi Razali. Saya ingat dengan PIN sebab abang dia kawan baik saya. Seluruh kepimpinan yang hadir pada malam ini, muslimin muslimat yang saya hormati sekalian, pertama-tamanya atas nama Gerakan Pembela Ummah Negeri Perak, saya rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kami dilancarkan dengan resmi oleh Timbalan Mufti Kerajaan Perak, yang mana telah dilancarkan resmi di Hotel Seri Malaysia tadi di Ipoh. Sama-sama saya Dr. Azman dan YB Dr. Azman membantu kami membentang kertas kerja untuk memperkasakan NGO-NGO yang hadir dalam program tersebut. Alhamdulillah, gerakan pembela ummah ini tercetus akibat daripada kita lihat tengok banyak isu-isu yang lahir, yang wujud setelah pilihan raya umum ke-14 yang mengancam Islam dan orang-orang Melayu. Ancaman ini cukup serius, dan saya bercakap atas nama NGO Gerakan Pembela Ummah bahawa mengatakan bahawa
orang Melayu, orang Islam, termasuk saya, orang Islam, mesti bangkit. Dan Allah mentakdirkan kami bergerak selepas pilihan raya. Setelah sekian lama kita melihat kita banyak mencari perbezaan. Orang Melayu, orang Islam sebelum ini banyak mencari perbezaan. Sedangkan secara peribadi saya mengaku bahawa kita banyak persamaan. Titik-titik persamaan inilah yang alhamdulillah telah menyebabkan apabila misalnya ratifikasi ISET yang nak dilakukan oleh pihak yang memegang tampuk pemerintahan, apabila ISET ini akan disahkan oleh mereka yang berkuasa, yang akan menghilangkan hak-hak orang Melayu, hak raja-raja Melayu, tanah rizak Melayu, bangsa lain akan menikmati apa yang disebut selama ini sama rata di Malaysia. Tidak ada hak orang Melayu. Kami orang Cina juga perlu sebagaimana orang Melayu. Kalau rizab Melayu ada, rizab Cina kena ada. Sedangkan kita kena bagi tahu, Dr. Azman cakap berkali-kali dalam beberapa pertemuan hari ini, orang Cina kena akui dia dah ada tanah Cina, tanah besar Cina, bumi orang Cina. Orang Jepun, bangsa Jepun ada bumi Jepun, Korea ada Korea, orang India ada benua kecil India. Orang Arab seluas bumi Arab, termasuk yang pernah diduduki tempat Dr. Azman YB kita belajar lama di sana semasa perang, malah masa Baghdad bergolak dengan bom, semasa Saddam masih dalam keadaan berperang dengan Amerika. Orang Arab ada bumi, orang Melayu ada bumi. Buminya adalah tanah Melayu yang telah berubah menjadi Malaysia. Kita berkumpul bila hak ini diancam. Alhamdulillah. Orang sebut jutaan, 2 juta. Orang sebut ada lebih 2 juta. Kita alhamdulillah sebagai penganjur kepada himpunan ini telah dapat mengumpul jutaan. Dan satu benda yang sangat istimewa, kita dipuji oleh Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur, oleh pihak keselamatan, 8 tan sampah yang telah terhasil daripada himpunan ini tidak bersepah, melainkan kita kutip masuk dalam plastik dan bersih sebersih-bersihnya, lebih bersih daripada himpunan bersih yang berlaku sebelum daripada itu. Yang kedua, alhamdulillah, kita bila kita tengok mereka cuba berundur, tidak mengasak kita tentang isu ISET ini, timbul isu Muhammad Adib. Pegawai kerajaan yang datang nak bantu tidak kira bangsa. Ahli bomba ni, pegawai bomba ni datang tak kira, kalau terima panggilan dia tanya, ini Cina ke? Ini India ke? Tak pergilah sebab saya orang Melayu. Tak ada. Bomba akan pergi ke mana saja. Walaupun kuil termasuk masjid milik dia orang Islam, dia pergi untuk padamkan. Bila pergi dipukul, malah nyawanya telah melayang. Yang ditangkap, yang dituduh sebagaimana disebutkan oleh Timbalan Ketua Polis Negara, dibebaskan. Tidak dituduh sampai sekarang. Saya ke IPD Kuala Kangsar bersama kawan-kawan. Kita hantar report polis tentang bagaimanakah peguam negara yang nampak nak kona ni, kona ni kona baring. Dan inilah benda yang kita rasa kebimbangan inilah. Kita nak bela isu-isu tentang keadilan. Kita bukan bela sebab dia nama Muhammad Adib. Kalau dia nama Ramasamy pun dia ditindas sebagaimana. Saya rasa gerakan ummah kena bela sebab keadilan dalam sistem undang-undang mahkamah tidak mengenal siapa kamu. Tidak kira orang besar, orang kecil, bangsa apa pun. Dan inilah benda-benda yang kita sedang bergerak. Dan insya-Allah kami dalam gerakan pembelaan ummah ini, kita akui bahawa semua NGO yang ada, yang kita datang tadi di Ipoh sebagai rakan teras yang kita jemput 25, alhamdulillah 23 datang, termasuk daripada jabat. Malam ni pun datang, dah tampal dah letak poster yang kempen halal. InsyaAllah kita akan bersama-sama.
Titik pertemuan tentang makan benda halal ni tak kira parti, tak kira apa. Asal Islam kena cari benda halal. Sebab apa kita pergi beli ikut dan ayam ke, mi ke, kicap ke. Dan benda ni kena, kita tak boleh salahkan. Sebagai kepimpinan NGO, sebagai kepimpinan parti politik, sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, 2 orang depan saya, kita tak boleh salahkan orang-orang Islam tanpa kita berusaha untuk mendekatkan, memperkenalkan dengan kempen dan juga pendekatan yang berhemah. Kita mungkin pergi kedai-kedai tonjam ni tanya beli mi kat mana. Kuala Kangsar ni saya bagi tahu mi cukup bahaya. Mi yang dipakai di Kuala Kangsar rata-rata mi jenama Jumbo. Jumbo kan ikutlah. Jumbo ni Rainbow ke apa saja, mi ni dibuat di Bukit Mentajam. Halal dia tidak sah. Halalnya adalah halal yang diragui. Dan inilah mi yang tahan lama tak basi. Sebab apa? Digunakan lemak haiwan yang tidak halal. Lemak haiwan mahal. Makanya kita orang Islam buat mi tak masuk. Bila masuk lemak haiwan dia tahan basi. Tapi kalau letak kat luar seminggu tak basi, kita tarik dia putus dalam berair dalam. Itu basi di dalam, di luar tak basi. Yang penting bila guna lemak haiwan yang tidak halal, kita makan benda yang tidak halal. Bukan sebab sedap tak sedap, Islam mementingkan halal. Itu yang diutamakan. Makanya tuan-tuan muslimin muslimat, saya rasa inilah kita kena bersama-sama NGO yang ada di Kuala Kangsar, di mana-mana saja seluruh Perak. Kita bersatu hati NGO Islam ummah ini dan kita cari titik persamaan untuk memastikan sejarah perpecahan, perselisihan yang kita lalui itu yang telah merugikan. Dan bila kadang-kadang kuasa di tangan orang-orang bukan Islam yang memegang tampuk pemerintahan, kita lihat banyak hak-hak orang Islam telah pun kita rasakan tidak ada, kena mati. Contoh saya ambil, saya kena puji ni, saya kawan-kawan banyaklah ketua bahagian UMNO ni. Setiap tahun ada peruntukan masjid baru, surah baru peruntukan oleh ahli parlimen. Ataupun kalau tempat yang tak menang, di mana ada ketua bahagian UMNO yang disalurkan projek-projek begini. Sekarang mana ada dengar? Orang Islam mana boleh menikmati cukai dan juga nikmat pembangunan Islam yang selama ni kita lalui bila Menteri Kewangannya bukan orang Islam. Kita bercakap ni bukan masalah resis. Kita bercakap tentang hak khazanah negara. Kalau dia kata orang Cina pembayar cukai terbanyak, ini pembohongan sebagaimana disahkan oleh YB Dr. Azman. Kita lah pembayar cukai yang terbanyak. Sebab apa? Kita paling ramai. Orang Islam paling ramai, dialah bayar cukai paling banyak. Dan kita orang Islam ni, kita memang bayar cukai ni, ialah kita lebih jujur. Orang tidak Islam ni dia kona banyak. Sebab itu dia tak mau GST. GST tak boleh kona, dia nak SST boleh kona ikut belakang. Tidak automatik, tidak dijaga oleh custom. Betul? SST tidak dikontrol oleh custom. Tidak ada sistem yang tekam hingga kan boleh datang tengok tipu tak tipu bil. Sebab tu dia minat sistem lama. Dan balik pada sistem lama. Dan ini benar-benar yang kita tengok, dan insya-Allah titik inilah yang bermula di pesisiran Sayung, di Kuala Kangsar. Kita telah bersama-sama, saya tengok kita ada program bersama-sama yang kita rancangkan, dan di mana saja saya dipanggil, malam besok ke Kampak, dah hampir jadual ni nak dah mula bergerak. Saya bantu di mana-mana untuk memastikan kita orang Islam ni bersatu padu, bersatu hati, cari persamaan. Dan saya secara peribadi dan Dr. Azman pun begitu, YB kita sebetulnya jangan ungkit benda lama lah. Saya ni kalau jenis ungkit benda lama ni, siapa saja kita dalam politik ke, dalam keluarga ke, dalam rumah tangga, kalau kita ada isteri yang jenis ungkit-ungkit benda lama, kita berkelahi balik lah. Benda lama. Dan Terengganu kerajaan di mana bila datang kerajaan baru, dia tak ungkit apa yang lepas. Kita tak pernah ungkit pun, memang stadium runtuh ke macam-macam. Biar yang berlalu-berlalu, nak buat macam mana? Kesilapan lama jangan diungkit. Kita terus bekerja ke hadapan. Manifesto dijanjikan, dilaksanakan di Terengganu dan akan diceritakan nanti. Inilah kerajaan yang kita rasa nampak bahawa dia nak buat kerja, bukan nak ungkit-ungkit benda lama. Yang sekarang ungkit hutan macam-macam, alhamdulillah. Kita tengok kelak orang nampak sama-sama dia bertelaga. Apa ni, kita nak merentah, bukan nak ungkit benda lama. Dan inilah benda-benda yang insya-Allah akan dijelaskan oleh ahli panel. Dan mungkin inilah
jawapan saya lebih panjang. Lepas ni soalan saya akan saya jawab pendek untuk ambil tempoh yang pendek bagi kepada rakan-rakan kita. Wakil rakyat ni dua-dua di Perak ni ada dalam DUN, dan YB Dr. Azman bukan setakat DUN, dia Exco Kerajaan Terengganu. InsyaAllah dia banyak akan menjelaskan. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu beberapa mukadimah pada soalan yang pertama tentang kepentingan NGO ummah yang menjadi penggerak kepada untuk penyatuan ummah, untuk bangun, menuntut hak kita juga. Menuntut hak kita yang telah termaktub dipelihara oleh Perlembagaan Persekutuan, di mana Perlembagaan Persekutuan itu adalah huraian daripada kontrak sosial. 5 perkara asas dalam kontrak sosial yang hari ini orang Melayu, khususnya generasi anak muda, yang kata demo kamilah batch pertama, katanya batch 94 katanya. Kami sekali mengundi KO tu, tengok hebat tak tu. Sekali mengundi KO tu dia kata. Sekarang mana pergi? Mana pergi yang batch 64 ni? Dia tak faham kontrak sosial yang telah disusun oleh tok nenek moyang kita dulu. Maka oleh kerana itu, sebab itu kita nampak hari ini makin lama makin jadi benda yang kita di hati kita pasti tak sedar. Sebab tuan-tuan, Tok Mi pun tahu, Tok Mi ni duduk dekat Bekor. Kebetulan saya pun memang hari-hari ke Bekor. Buat apa? Nanti kita sembang buat apa Bekor. Di kampung saya ada 3 orang berbangsa Cina. Mungkin yang kampung saya pun tahu. Ada saya masih ingat nama dia. Ahi, Abo dengan Atin. Demo ni cakap Melayu memang pasir betul. Saya nak kabarkan bahawa bagaimana kita boleh menerima kaum lain yang duduk bersama dengan kita secara aman dan harmoni. Tak ada masalah. Tengok cantiknya orang Melayu, mulianya hati orang Melayu. Itu dulu. Tapi sekarang kenapa jadi opini tuan-tuan? Kalau saya nak uraikan dengan lebih panjang bagaimana kes arwah Muhammad Adil bin Muhammad Kasim yang akan mula dibicarakan pada bulan Februari nanti, tapi kita merasa sangat duka cita kenapa 4 pelaku itu masih lagi bebas. Sedangkan tuan-tuan ingat kes seorang pengurusi masjid yang hampir 1 balai datang turun dekat Negeri Sembilan hanya kerana dikatakan bahawa pengurusi masjid itu meracun berapa ekor anjing. Tuan-tuan, apakah nyawa anjing lebih bernilai daripada nyawa manusia, tuan-tuan? Ini yang berlaku dalam kerajaan baru sekarang ini. Jadi tuan-tuan, Allah SWT, saya akan mengajukan soalan ini kepada Yang Berhormat Tok Mi. Bagaimana Tok Mi melihat perpaduan ummah sebelum PRU 14 dan pasca PRU 14, dan Tok Mi nampak kenapa ini jadi begitu. Jadi saya persilakan kepada Tok Mi. Ini boleh? Boleh. Tekan. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Nizam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa imamul muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya kasihi kedua-dua sahabat saya di panel kita, yang berbahagia Datuk Dr. Halil Irhamdin, kawan baik abang saya, tadi jumpa di Parit Untuk, dan juga yang berhormat Dr. Azman Ibrahim, orang Terengganu, Exco Kerajaan Negeri Terengganu, dan juga kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang berada di hadapan ini. Dan pertama sekali syukur kita, alhamdulillah, dapat kita bersama-sama berada di sini dan dalam keadaan yang rasa dikelilingi oleh para malaikat. Pak Ustaz kita tadi majlis ilmu, bila majlis ilmu kita bicarakan tentang ilmu, ramai malaikatnya datang. Dan pertama sekali saya mengucapkan banyak terima kasih kepada perpaduan ummah kerana sudi menyebut saya datang kemari
bersama-sama dengan ahli panel untuk kita membincangkan satu hal yang cukup besar tentang ummah ini. Bahasa kampung dia tentang rakyat, ummah, umat dan juga rakyat kita. Jadi alhamdulillah dapat bersama. Dan sebelum lebih lanjut, saya ingin menyampaikan salam daripada Yang Berhormat Adun Bukit Candan, Yang Berhormat Tuan Haji bin Hisham bin Haji Razman, kerana beliau tidak dapat bersama kerana berada di Johor atas urusan yang tidak dapat dielakkan. Jadi tuan-tuan sekalian, kita berada di sini seiring dan sejalan. Sebagaimana Bauri Barantika dan juga Syarifah Aini berkata, seiring dan sejalan, seindah bunga di taman, bak burung dan megah dah jadi pembangkang bersama kita di pentas. Jadi tuan-tuan sekalian, kanda dan dinda tu tuan-tuan sambunglah. Kalau tak nak sambung, biarlah Menteri Agama yang sambung. Kanda dan dinda. Jadi tuan-tuan sekalian, saya jarang bercakap di Dun Candan, tapi selalu bercakap di Dun Manung. Dan saya ni orang kampung. Orang kampung, bapa saya penuri getah. Kalau cuti sekolah, saya akan tolong bapa saya pergi nori getah. Dan bapa saya tak pernah nori getah waktu hujan. Waktu hujan dia mencari bubur, mencari kopi, mencari biskut lutut. Kalau ada pulut, makan pulut. Tapi tak pernah nori. Yang kita heran pada hari ini, bila menteri suruh nori waktu hujan. Jadi itu mukadimah ya tuan-tuan. Dan sampai itu juga, di kampung saya, di rumah saya juga, mak saya tak bekerja, dia melih ayam. Saya dulu macam budak-budak kecil ni, suka nyakat ayam. Bermakna kalau ayam mengeram, lepas mengeram 21 hari, dia akan menetas. Dia keluar anak dia lebih kurang 10 ekor. Jadi kita ambil anak ayam tu, ibu ayam akan mengejar kita. Dan sekarang baru saya sedar, sebab apa ibu ayam mengejar? Sebab dia marah hak dia diambil. Dia jaga penat 21 hari. Ibu ayam ini, ayam ibu ke ibu ayam ke, dia tak turun ke bawah, tak mencari makan 21 hari. Sebab dia sayangkan telur dia ni, talamkan telur dia. Tiba-tiba kita ambil anak dia, dia akan ngejar kita. Dia kembangkan kepak dia akan ngejar kita. Tadi ustaz kita ngabarkan, tiap-tiap hari dia berulang ke Bekor. Saya pun kadang berulang Bekor ke Kuala. Ke Manung, dia turun berpusing. Sementara Jabatan Manung dalam proses nak siap. Ya. Banyak kera di kawasan kita ni, terutamanya selepas Senggang, panggil Bukit Tujuh Balik. Banyak kera. Satu hari saya lalu petang, ada seekor kera sedang bawa anak dia dukung anak dia. Tiba-tiba anak kera jatuh atas jalan. Ibu ni boleh patah balik ke belakang. Saya ada tengah maju kereta, bujur perlahan sebab dah nampak dah. Anak kera tu, ibu kera tu boleh ambil anak dia yang jatuh tu, dikuihkan dengan tangan. Saya berfikir, oh patutlah, kera ni rupanya dia sayangkan anak dia. Bermakna dia sayangkan bangsa dia. Bermakna kalau kera dia mati, anak dia mati, dah sentuh dah, kera-kera dah tak ada dah di kawasan kampung kita ni. Tapi sebab ibu kera tu sayang kepada anak dia, sanggup dia selamatkan anak dia untuk generasi dia akan datang. Jadi tuan-tuan sekalian, sekarang ni musim buah rambutan, semua buah rambutan. Tapi kalau orang Kuala yang bermakna apa, dia tak panggil buah rambutan, dia panggil mutan. Buah mutan. Mutan yang sedap tu, kalau ada semut di kelilingnya, barang manis, semut. Dan yang paling ni, ada kongga, kerengga. Bahasa buku kerengga, bahasa orang sini kongga. Kongga ni, dia tak makan buah rambutan, tapi dia marah. Kalau kita ambil mutan, dia akan ngetik tangan kita. Sebab dia tahu bahawa rambutan itu adalah tempat dia berlindung, tempat tinggal dia. Itu sebab kalau kita ambil rambutan ke, dia akan marah kita. Sedangkan dia pun tak makan rambutan. Sebab apa dia marah? Sebab dia sayangkan tempat dia. Dan begitu juga kita pada hari ini, kita datang kepada sini
Sebab kita nak menjaga hak kita. Bila orang ambil hak kita, kita rasa marah. Dan perjuangan kita daripada dulu lagi, sebelum kemerdekaan, sebelum PRU 14 dan hinggalah kini, perjuangan kita bukanlah perjuangan individu. Perjuangan kita adalah perjuangan secara jemaah ini. Perjuangan kita adalah perjuangan rakyat. Perjuangan kita adalah perjuangan ummah dengan matlamat 3: agama, bangsa dan juga negara kita ini. Bila orang mempertikaikan agama kita, meruak kita, naik bulu rumah kita. Bukan saja bulu rumah, bulu tengkuk saja naik. Kalau Haji Mat ni tak tahu dah bulu apa naik. Sebab apa? Sebab kita meruak, kita marah. Baru-baru ini siapa yang dapat WhatsApp apa? Di sekolah jenis kebesaan Cina, diminta guru buka tudung kalau nak mengajar di sekolah. Yang dikeluarkan arahan oleh ahli dan kuasa apa? Jemaah pengurus sekolah kalau nak mengajar. Macam-macam lagi. Selepas PRU 14 ini kita cukup terasa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Hak kita yang dikatakan oleh pengurusi tadi, ya, kita sebagai sebuah negara ini yang memperjuangkan agama, bangsa dan juga negara kita, bila kontrak sosial ini dicabuli, ya. Kita cukup marah kalau orang mempertikaikan tentang agama kita, tentang kedaulatan, ketuhanan kita, raja-raja kita. Raja-raja kita lah sebagai satu payung kita ini. Kalau kita tidak sayang kepada raja kita, kita pun tak tahulah apa akan jadi. Sebab kekuatan kita, maruah kita tetap kepada raja. Mengapa raja? Kerana dia otomatik dia orang Melayu, dan dalam perlembagaan negara kita, orang Melayu adalah orang beragama Islam. Dia sinonim. Kalau orang Melayu muafakat, kalau orang Melayu maju, bermakna Islam juga maju. Kalau orang Melayu berjaya, Islam juga berjaya. Sebab dia ikut serentak. Melayu dan Islam adalah sama. Kalau Melayu mundur, Islam juga akan mundur. Kalau Melayu naik, insya-Allah Islam juga akan naik, sebab dia ikut serentak. Kita rasa kedudukan raja-raja ini perlu kita pertahankan, dan kita juga menjunjung kasih di atas limpah raja-raja kita ini. Sebab apa? Sebab dia ialah kerana Islam itu sendiri. Kita ni pelik sikit, Datuk. Kita Islam bukan sebabnya kita nakkan kepada belajar, kita mengenal Allah dulu, tidak. Kita Islam sebab raja kita Islam. Itu sebab masa kalau kita buka dalam buku sejarah Melayu, ceritakan bahawa Raja Parabeswara kita heran tengok orang datang berlabuh di pantai, telah membuatkan sesuatu pergerakan, tunduk, sujud dan sebagainya. Semua orang tengok, lalu dipanggilkan pembesar pun datang. Selalu tuanku pun sultan, raja pada masa itu panggil pembesar dia, apa hal rakyat kita melihat orang yang membuat apa, pergerakan yang berbeza dengan kita. Lalu dibawalah ulama tu, saudagar Arab tu datang ke istana dan ceritakan bahawa inilah Islam. Lalu raja kita pun masuk Islam. Bila masuk Islam, suruhkan semua pembesar-pembesar dalam Melayu dan seluruh rakyat Melaka pada masa itu masuk Islam. Sampailah sekarang ini kita menjadi orang Islam, walaupun telah dijajah 446 tahun. Kita dijajah oleh Portugis, Belanda, Inggris, Jepun, balik pada Inggris, tetapi kita Islam kita masih lagi berada di dalam dada kita, disebabkan ulama kita, disebabkan raja kita Islam. Jadi kita terus Islam, dan itu sebab kita perlu mempertahankan institusi raja ini, kerana raja inilah sebagai maruah kita. Dan di samping itu juga, kalau orang sentuh pasal apa tadi, pasal ketuhanan kita, ketuhanan Melayu, pasal Islam, dan juga pasal hak-hak keistimewaan kita ini. Sebab kita ni orang peribumi, orang Melayu, ada hak-hak keistimewaan kita yang termaktub dalam perlembagaan kita. Kalau berdasarkan soalan daripada Ustaz tadi, dulu sebelum PRU 14, kita sentiasa menjaga kontrak sosial ini. Sebab apa? Sebab kita ada pengalaman. Pengalaman kita peristiwa hitam 1969, 13 Mei. Dan kita tidak mahu lagi perkara itu berlaku. Tujuan kita jagakan negara kita ini, kita harmonikan negara kita ini, dan sehinggalah pada tahun 1970 kerajaan melancarkan rukun negara.
Tujuan rukun negara untuk apa? Untuk rakyat kita, jemaah kita semua, rakyat dalam negara kita ini hidup dalam keadaan harmoni, hidup dalam kemesraan, hidup dalam keadaan yang cukup bahagia, selamat dan juga sentosa. Sebab apa? Pertama sekali dalam rukun negara itu ialah kepercayaan kepada Tuhan. Kita minta semua orang rakyat Malaysia mesti ada Tuhan, mesti ada kepercayaan dia kepada Tuhan. Kita tidak mahu golongan etis, kita tidak mahu golongan yang tidak ada agama dalam negara kita ini. Kalau tidak ada agama, itu yang jadinya LGBT itu. Bermakna kalau Datuk Ed Hamdim kita ini pakai baju kebaya, boleh masuk tandas perempuan. Itu menteri ilmu. Bermakna pondan boleh masuk tandas perempuan. Dapat bulan 5, bulan 8 umum dah. Bermakna pondan boleh masuk dalam tandas perempuan. Bermakna kalau perempuan tengok, siapa tu pakai baju kurung ke, baju kebaya ke, kecil berdiri dah. Jadi tuan-tuan sekalian, banyak ya perkara-perkara yang kita tidak sangka berlaku dalam negara kita ini yang menambikan maruah agama kita, maruah bangsa kita dan juga maruah negara kita ini ya. Kalau kita lihat satu persatu, tabung haji contohnya. Tabung haji adalah hak kita, hak orang Melayu. Bermakna kalaulah ada kesilapan di dalam pengurusan, tak perlulah diambilkan tabung haji itu, cukup sekadar kita menukarkan pengurusnya. Pengurusan tabung haji je juga. Masuklah siapa pun saja, esko kita pun boleh duduk dalam pengurusi untuk menguruskan tabung haji. Yang penting biarlah wang kita. Itu belum lagi perhatikan tentang hakim negara, tentang peguam negara yang bukannya orang beragama Islam, bukannya orang Melayu. Bukan tidak ada orang yang bijak pandai dalam negara kita ni, banyak lagi orang Melayu yang pandai. Tetapi mengapa dia ambil orang yang bukan beragama Islam, yang bukan orang Melayu, termasuk juga pengurusi Freda. Dan juga kita tidak heran MRSM pada hari ini pun macam-macam lagi. Bahkan zakat kita pun dia mendak. Zakat yang kita keluarkan dia pun tak. Dan keluar juga kenyataan mengatakan bahawa saya tidak iktiraf negara ini sebagai negara Islam. Negara kita ini, Islam ini sebagai agama persekutuan Malaysia. Terima kasih tuan-tuan, aku dah dapat WhatsApp ni banyak dah. Sebab media kita sekarang ini mudah. Kita duduk di sini, kita dah tahu dah apa yang berlaku dalam negara kita pada hari ini ya. Jadi tuan-tuan sekalian, marilah kita bersama-sama dengan perpaduan jemaah ini. Jadi saya mengucapkan tahniah dan syabas juga kepada perpaduan ummah kerana menganjurkan program pada hari ini. Kalau tadi saya dapat jadual penuh, pagi tadi dah di Ipoh, petang di Padang Rengas dan malam ni di sini, bermakna memang penuh jadualnya. Dan alhamdulillah program dapat apa ini dapat kita berjumpa secara langsung. Bila dapat kita berjumpa secara langsung, boleh kita mengeratkan hubungan kita dan saya tak langsung dapat kita menyampaikan apa yang ada di dalam semua dalam kita ini. Dan kata dia Ustaz tadi, lepas ini pun kita boleh berkongsi bersama. Jadi alhamdulillah banyak perkara yang kita nampak yang luar jejakakan kita Ustaz ya. Malahan boleh mengatakan bahawa malaikat pun silap. Malaikat mana yang silap Ustaz tahulah. Dan Nabi pun pernah bungkir janji kita. Sedangkan kita tahu bahawa Nabi ini maksum, Rasul kita pun maksum. Jadi boleh mengatakan bahawa Nabi pun tak mungkin apa, Nabi pun mungkin janji. Malaikat pun buat silap dan sebagainya lagi. Jadi itu je kelebihan pemangkang ni. Ya Ustaz. Bila jadi mangkang kita seronok. Jadi tuan-tuan sekalian, saya mengambil kesempatan di sini untuk kita nyatakan ya. Nyatakan bahawa memang banyak perubahan. Kita dapat lihat sebelum dan juga selepas PRU 14 ini banyak ya, kita dapat lihat kebincangan dan juga membabitkan secara tak langsung mencabuli kita punya agama, bangsa dan juga negara. Itu sajalah pusingan pertama Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Tumi. Saya ingin buka tadi lupa sebab siapa yang biasa dia buka tu, dia mungkin untuk pertama kali sampai buka tu dia akan rasa pelik, mungkin tenganga begitu. Sebab satunya ialah kuburnya mata-mata Tumi kan. So, kubur mata-mata tu bukan saja suka-suka yuk. Ada sebab. Tapi kita tak cerita malam ni. Kat lambang rumah. Kalau kita cerita malam ni sampai subuh lalu ke?
Tak lalu. Tapi orang itu yuk, pergilah ke sebelum buku. dia zaman komunis. Buku dia akan ada Yang 500 Berani. dia ada sejarah yang sendiri. Dia- Tapi bil sedekah ia ada kaitan dengan perpaduan. lebih Dulu kita ada masalah. Sekarang tak nak timbul benda-benda yang itu yang setelah diceritakan oleh Tok Mi. Dan Tok Mi tadi rupanya kuat masa kecil rupanya. Dengan dia panjang. Dengar lagi. Besar saya kata. Tadi nyebut ayam, kera, ongga. Semua cerita itu terangga dalam binatang. Tak apa. Terima kasih kepada Tok Mi. Jadi sekarang saya nak beralih kepada panelis kita yang ketiga, iaitu Yang Berhormat Dr. Azman Ibrahim. Sebelum saya mengajukan soalan kepada Dr. lebih dahulu mungkin saya mewakili semua yang hadir pada hari ini mengucapkan tahniah kerana telah dilantik menjadi exco dan takziah juga daripada kami. Kerana dalam Islam kita pun tahu bahawa tugas tanggungjawab ini merupakan amanah daripada Allah Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu ada bertanggungjawab dan kamu akan ditanya oleh Allah Ta'ala akan pertanggungjawaban kamu. Jadi insyaAllah, tapi Dr. Azman ini memang ahli tarbiyah, insyaAllah. Jadi untuk itu kita nak dengar perkongsian yang berbeda kan. Selaku exco Kerajaan Negeri Terengganu, mohon penjelasan daripada doktor, apakah yang telah dan akan dilakukan di Terengganu selepas mendapat kemenangan dalam PKP 14 yang lalu, khususnya yang melibatkan umat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Ustaz moderator kita, rakan-rakan ahli panel yang berhormat, Tok Mi. Saya panggil-panggilan manja Tok Mi ni dah. Yang berbahagia Datuk Dr. Rendes Khalid Halim. Seterusnya semua yang hadir di pinggiran Sungai Perak yang penuh damai pada malam ini. Alhamdulillah, walaupun ini program yang cepat daripada dini hari tadi saya sampai di Perak dalam pukul 3 pagi. Tapi bila tengok wajah-wajah sahabat-sahabat dan rakan-rakan kita di Perak ni, dia tak rasa letih. Kita rasa teruja dan sangat bersemangat. Soalan daripada moderator khusus bersabit dengan kerajaan baru negeri Terengganu yang kita tubuhkan selepas daripada pilihan raya umum yang ke-14 yang merupakan kali ketiga PAS memerintah negeri Terengganu. Kali pertama tahun 59, kali kedua tahun 99, kali ketiga tahun 2018. Kita harap dia tak jadi kali keempat lah, dia kekal kali ketiga je. Bila kita sebut agenda kesatuan dan perpaduan umat dalam konteks negeri Terengganu, kita tampilkan agenda ni dalam bentuk bahasa tindakan, bukan dalam bentuk bahasa percakapan. Maknanya kita tidak perlu banyak bercakap dan menceritakan begitu begini berkaitan dengan apa yang kita nak buat dalam konteks agenda perpaduan umat, tetapi kita tampilkan dalam bentuk gerak kerja serta tindakan-tindakan kita. Sebab apa saya kata begitu? Sebab negeri Terengganu ni ialah negeri Melayu Islam. Majoriti rakyat dan penduduk negeri Terengganu ialah Melayu Islam. Di Terengganu semua calon PH dengan maaf hilang deposit. Dengan makna parti politik yang wujud di Terengganu ialah PAS dan UMNO. Inilah dua parti politik yang benar-benar berpijak di bumi nyata dan berakar umbi dalam konteks negeri Terengganu. Maka bila Allah mengurniakan kepada kita kemenangan selepas daripada pilihan raya pada tanggal 9 Mei yang lalu, memang daripada hari pertama lagi tindakan kita menggambarkan bagaimana agenda nak menyatukan orang Melayu Islam ni
adalah satu agenda besar yang kita mulakan sejak daripada hari pertama lagi. Lepas pilihan raya, saya sebut kepada rakyat di tempat saya, kemenangan yang dikurniakan oleh Allah kepada kerajaan PAS Terengganu, kita sambut dengan kita belajar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kemenangan dalam peristiwa pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. 8 tahun Nabi keluar daripada kota Mekah, tempat Nabi dilahirkan, dibesarkan, tanah tumpah darah. Selepas 8 tahun Nabi kembali semula ke Mekah sebagai orang yang menang, bersama dengan 10,000 bala tentera. Musyrikin Quraisy kalah. Tapi tengok bagaimana Allah ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima kemenangan, sebagaimana yang kita baca dalam surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bila datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu tengok manusia masuk ke dalam agama Allah secara berduyun-duyun, maka ucaplah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya, sesungguhnya dialah Tuhan yang maha menerima taubat. Rasulullah masuk ke kota Mekah dalam keadaan menunggang unta. Kepala Rasulullah ni tunduk ke bawah sehingga dahi Nabi hampir nak tersentuh dengan bonggol di atas belakang unta. Maknanya walaupun dikurniakan kemenangan, Nabi terima dengan penuh rasa tawaduk, bertasbih, bertahmid, memuji Allah dan memohon ampun kepada Allah. Itu yang kita belajar. Kita tak terima kemenangan dengan buka dada. Oh, menang dah aku hari ni. Tidak. Ini bukan yang diajar oleh Islam. Sebab tu daripada hari pertama lagi kita berucap kepada rakyat, kita nak supaya tempoh peralihan kepimpinan, pertukaran kerajaan ni dia berlaku dalam keadaan yang paling tenang, paling damai dan tidak menggugah apa-apa urusan seharian masyarakat. Tok Iman kena terus pergi bertugas ke masjid macam biasa. Tok Bila pun kena pergi masjid, Tok Siok pun kena pergi ke masjid. Sebab saya mula dengar sampai ke telinga ada imam yang tak nak pergi ke masjid, dia ingat dia kena pecat. Jawatan kuasa masjid kena terus berfungsi macam biasa, sehinggalah sampai tempoh dia sekitar bulan September ni untuk diadakan pemilihan baru, dan terpulanglah kepada ahli Korea nak tentukan bagaimana susunan jawatan kuasa masjid yang baru. Dan sepanjang tempoh sekitar 8 bulan pemerintahan kerajaan baru negeri Terengganu, suka saya maklumkan kepada sahabat-sahabat kita orang Perak malam ni, tidak ada walaupun seorang kaki tangan kerajaan yang dipecat. Kita bawa politik damai dalam masyarakat. Bila kita nak agihkan bantuan di kawasan lain, saya rasa sama dengan sebagaimana kawasan saya. Bantuan-bantuan kebajikan bila kita panggil datang ke Dewan Sivik, datang ke Dewan Orang Ramai, lebih daripada 70% yang datang terima bantuan adalah orang-orang yang kita kenal, bukan ahli dan penyokong PAS, tapi mereka berhak kita bagi. Dalam soal tanah, permohonan tanah dan sebagainya, bila tanah tu memang tanah yang dia retah, tidak bertindan, betul sungguh hak dia, kita lulus walaupun dia bukan ahli PAS. Kita nak supaya kisah-kisah lampau, kisah-kisah tegan, renggan, berlaku hubungan yang tidak baik dalam masyarakat ni, kita letakkan noktah. Sebab apa? Dendam ni dia suatu benda yang tidak berkesudahan. Kalau kita nak balas dendam, boleh. Sebab sekarang ni kita ada kuasa. Kita balas dendam bila kita duduk di atas. Ditakdirkan suatu hari nanti kita jatuh, pihak yang satu lagi pula naik, dia pula balas dendam. Kita pun kerja 10-15 tahun, menang pula kita naik, kita balas dendam. Selepas berlaku satu tempoh, jatuh pula kita, orang lain pula naik, dia pula balas dendam. Yang saya nak tanyanya, di mana noktah dan kesudahannya?
Sekarang ni kita nak bercakap dalam soal meletakkan noktah kepada suatu suasana yang tidak baik dalam masyarakat. Maka bagi kami PAS sebagai sebuah parti yang memperjuangkan Islam, kita yang paling layak meletakkan noktah ini. Dan kita letakkan noktah. Semua yang ada di depan kita, rakyat kita. Walau dalam masa pilihan raya, awak buka pos skala lain, saya buka pos skala lain. Selepas pilihan raya, semua ni rakyat kita. Dalam masa lebih kurang 4 tahun lagi dibubarkan parlimen, mungkin masing-masing buka pos semula, silakan kita berpolitik semula. Sebab apa? Kalau kita nak bercakap dalam soal agenda perpaduan Melayu, kalau sebuah negeri yang pure Melayu Islam macam Terengganu, kita tak boleh nak tampilkan satu model perpaduan, kita cakap kosong je. Sekarang alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan boleh tengok bagaimana damai dan tenangnya suasana politik di negeri Terengganu. Sama ada damainya dalam masyarakat, di peringkat kerajaan, hatta kan dalam sidang Dewan Undangan Negeri, kita boleh bincang dengan cara yang cukup berhemah, walaupun kita mungkin ada perbezaan pandangan dan pendirian dalam perkara dan isu-isu yang timbul. Tapi ada suatu benda yang boleh menyatukan kita, iaitu kepentingan Melayu dan kepentingan Islam. Boleh menyatukan kita. Manusia biasa berbeza, sebab kita dijadikan tak sama. Kalau kita mengharapkan nak suruh manusia ni jadi sama, dia suatu mimpi di siang hari yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Maka di atas dasar kita ada titik yang boleh kita perjuangkan bersama, kita boleh duduk bersama bincang. Dan agenda perpaduan Melayu ni ialah sesuatu yang sangat ditakuti oleh terutamanya DAP. Pilihan raya kecil Cameron Highland, calon yang menang tu calon BN, bukan calon PAS. BN adalah BN, PAS adalah PAS. Bukan calon PAS. Tetapi ada agenda penting untuk kita duduk bersama, dan dengan kita duduk bersama ada suatu kesatuan yang boleh membentuk kekuatan kita. Dan hasilnya DAP, kalau istilah orang Terengganu, rebah beleping di kamera ini. Rebah beleping. Sebab kekuatan ni bila kita satukan, dia akan menyedarkan orang bahawa sebenarnya kuasa politik di atas muka bumi Malaysia ni masih lagi di tangan Melayu Islam. Bila kita berpecah je, dia jadi dapat kepada orang lain. Kesatuan inilah yang kita nak balikkan semula. Dan saya ulang sekali lagi, dalam konteks kami di negeri Terengganu, istilah agenda perpaduan ummah ni kita tampilkan dalam bentuk tindakan. Dan tuan-tuan boleh tengok bagaimana di Terengganu, sebuah negeri yang meraihkan semua rakyat. Malah bukan setakat orang Melayu, kita ada MPKK di negeri Terengganu, jumlah dia keseluruhan 1044 MPKK. Daripada 1044 MPKK, ada 18 yang dipengerusikan oleh kawan-kawan kita berbangsa Cina. Kita beri hak untuk mereka berada bersama dalam kerajaan negeri, memimpin untuk sama-sama mari kita bangunkan negeri kita. Ini bumi kita, ini negeri kita, mari bersama kita makmurkan. Orang Melayu ni terkenal dengan sifat toleransi yang sangat tinggi. Kita terima orang lain, mari duduk bersama. Cuma satu je kita ingatkan, jangan dilanggar garis merah. Bila dilanggar garis merah, maka buruk akibatnya. Itulah saya simpulkan, dalam konteks negeri Terengganu, bahasa bertindak lebih berkesan daripada bahasa kita bercakap. Wallahu a'lam. Belum puas kita tengok lagi. Saya ingat nak bagi ruang panjang sikit untuk Tuan Azman Ibrahim. Tak apa, nanti kita ada pusingan yang seterusnya. Itulah tuan-tuan. Mungkin barangkali ada di kalangan kita yang baru pertama kali mendengar suara Dr. Azman Ibrahim. Tapi begitulah, suaranya lembut, halus, tetapi menyusun. Begitu. Tulisannya juga begitu. Kalau biasa tuan-tuan baca tulisannya, tulisan dengan menggunakan bahasa yang cantik, indah, tetapi di ujungnya sangat bermakna. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Dr. Azman Ibrahim, bahawa bahasa bertindak melebihi daripada segala-galanya. Bukan sekadar retorik untuk berkata-kata. Hari ini kita menang, tuan-tuan sambung dengan je lah. Saya tak lalu nak sambung, masa nak termuntah. Hari ini kita menang, termuntah tu. Lah, poh pun tak dapat. Ya tuan-tuan, dengan Allah SWT, saya dah nyatakan tadi, kita bagi ruang kepada tuan-tuan perempuan yang hadir pada malam ini untuk mengajukan beberapa soalan kepada panelis.
Kecuali moderator tak boleh ditanya lah. Tanya panelis saya. Okey, saya silakan. Supaya kita ada hubungan antara audiens dengan panelis yang ada pada hari ini. Mana tahu tuan-tuan ada soalan yang terbuku di hati untuk tanya? Ada? Ada. Silakan. Tak apalah, moderator boleh buka. Bekas ketua kampung. Oh, Ustaz Ida. Ustaz Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Musi, orang panel. Soalan saya ringkas saja. Ada orang kata dah jadi mau kamu nak kerjasama. Dulu kamu nak kerjasama. Jadi saya minta expo kita lah. Terima kasih. Jangan orang takut. Kita kumpul soalan dulu. Katanya dulu anak dia sama, sekarang orang dia sama. Ada pun kalau Itulah. Hikmah dulu ya. Ada tanya. Jawab apa orang takut kalau. Sementara panelis tengah serah untuk jawab. Yang pada Sudah ada katakan Ustaz, anak murid saya belajar, boleh tu ni? Ada anak murid? anak murid. Ada. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya, sewaktu UMNO berkuasa, BM berkuasa, kenapa tak nak bersama laksanakan RU 355? Allah Allah. Soalan untuk kami tu. RU 355 iaitu saya uraikan untuk memperkasakan Mahkamah Syariah Malaysia, khususnya yang melibatkan undang-undang tindakan wilayah syariah Islam. Jadi dua soalan saya ingat mengenai untuk singgah utama ini, jadi saya buka untuk dijawab oleh panelis. Apa saja yang kita nak buat, memang dia tak akan terlepas daripada komen-komen, sama ada komen jujur ataupun komen nakal. Tapi kalau komen tadi tu, saya anggap dia datang daripada pihak satu lagi yang takut bila tengok penyatuan Melayu Islam. Kalau kita nak komen dia boleh juga, kan? Dulu itulah dia Maha Fir'aun, sekarang ni dia duduk belakang. Kalau kita nak komen, tapi kita tak ada kerja untuk nak komen-komen, kita fokus buat kerja kita, sebab setiap apa yang berlaku dia ada sebab dan musabab dia. Politik ni dia sentiasa bergerak pantas, dan politik dia suka nak dibaca. Tapi yang paling penting sekali, kita berpolitik dengan meletakkan kepentingan Islam dan kepentingan Melayu di depan. InsyaAllah apa saja benda-benda yang berlaku di belakang kita boleh lupa. Saya bergurau dengan kawan-kawan yang kata payah nak lupa sejarah lalu. Saya kata makan semut lah jadi mudah nak lupa. Tergurau je lah. Okay. Bagi Ketua Mi pula. Terima kasih kepada yang bertanya. Dan saya setuju lah apa yang katakan oleh Yang Berhormat Dr. Azman tadi. Dan kita sedar bahawa setiap yang berlaku itu ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Dan setiap yang jadi kali ini juga semuanya oleh Allah Ta'ala. Kita cuma berusaha dan kita cuba membuatkan tindakan. Yang dikatakan oleh Dr. Azman tadi, bahasa tindakan. Dan mengenai yang diajukan juga soalan juga. Baru-baru ini saya dipanggil oleh Datuk Seri Najib untuk ke rumah dia. Kita pergi dan ada majlis dialog bersama. Mengapa UMNO yang soalan tadi, mengapa UMNO tidak apa? RU 355. RU 35 ini, dan dia sama juga dengan kaedah tentang ISET ini. ISET ini. Dan kita ajukan soalan kepada Datuk Seri Najib. Mengapa ISET timbul di sana? Jawapan Datuk Seri, dia kata sebenarnya PBB setiap tahun sejak tahun 60-an lagi dah mengeluarkan surat minta kita tanda tangan ISET ini. Tapi kita tak layan ISET ini. Kita tak layan. Sampailah sekarang ini baru Menteri Perpaduan dia layan, baru dia nak meratifikasikan ISET ini. Jadi sama juga dengan RU 35 ini. Jadi dia ada sesuatu yang kita tidak tahu, yang kita tidak di sebaliknya, mengapa tidak kita menyokong, dan juga mengapa kita tidak merestui. Dia mungkin ada mereka di atas sana yang berfikir apa. Jadi kita di bawah ini, makmum yang jauh berbanding dengan imam ini, kita ikutlah apa yang
buat oleh ahli parlimen kita bagi membincangkan tentang rang undang-undang ini. Itu sajalah jawapan ringkas. Terima kasih. Sikit saya tambah berkenaan dengan 355. Perkara tu dah lepas. Tapi memang kita yakin UMNO ni dalam keadaan serba salah berhadapan dengan rakan-rakan bukan Islam dalam Barisan Nasional. Isu dia duduk di situ. Sebab rakan-rakan UMNO dalam Barisan Nasional sebelum daripada ni, sebahagian daripada mereka memang menzahirkan penentangan keras. Tapi dalam masa yang sama, RUU 355 ni dah difahami oleh orang Melayu, bukan setakat di bandar, sampai ke dalam sawah padi pun orang faham. Dia jadi UMNO ni macam lekat tulang. Nak telan tak boleh, nak luah pun tak boleh. Saya nampak situasi dia begitu. Situasi dia begitu. Walaupun begitu, benda ni dah lepas. Benda ni dah lepas, dan dalam keadaan PH menguasai parlimen sekarang ni, dia jadi semakin mustahil untuk benda ni dibentang. Walaupun semua orang tahu, orang akui dan orang faham RUU 355 ni bersabit dengan bidang kuasa mahkamah syariah yang menyentuh orang Islam secara mutlak, tidak menyentuh orang lain pun. Tapi begitulah bagaimana campur tangan mereka yang tidak ada kena-mengena pun dalam hal ehwal urusan kita orang Islam, mereka campur tangan. Dan kita tengok bagaimana mudarat yang sedang berlaku sekarang ni. Mudarat yang sedang berlaku sekarang ni, bila yang duduk di atas tu bukan setakat tak nak kepada Islam, malah anti-Islam. Ya, terima kasih kepada jawapan yang dikemukakan oleh dua panelis kita. Saya ingat jawapan telah menjurus kepada soalan yang telah ditanyakan tadi. InsyaAllah nantinya akhirnya kita akan buka lagi mungkin satu soalan lah untuk pusingan yang terbaik, pusingan kedua. Jadi tuan-tuan, muslimin-muslimat Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita melangkah ke pusingan yang kedua, saya nak bagi peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini, satu peluang yang cukup besar yang tuan-tuan akan men-share kalau saya tak sebut peluang itu, iaitu peluang untuk tuan-tuan berinfak. Jadi insyaAllah lepas ini kita akan edarkan tabung dana NGO rumah kita, sebab macam yang Datuk Dr. Renda sekali dah menyatakan bahawa program ni hari-hari ada program. Jadi tuan-tuan pun sedia maklum, kalau nak buat program memang memerlukan dana, sedikit suntikan dana. Dan insyaAllah lepas ini akan bergerak untuk menggerakkan dan memberi kesedaran kepada umat Islam khususnya, supaya kita kena bangun bersatu dan bangkit untuk menuntut hak kita yang telah dirampas oleh bangsa asing. Jadi untuk itu saya umumkan pelancaran dana kempen derma jihad untuk NGO rumah. Jadi saya silakan kepada yang ini. Tuan-tuan, mohon mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergi kepada pusingan yang kedua. Soalan pertama untuk pusingan kedua saya ajukan kepada pengurusi Rumah Negeri Perak, iaitu soalannya selaku pemimpin NGO berbangsa Cina. Tuan-tuan tahu ke di Cina? Tuan-tuan tahu kan? Kan dia tak tahu? Selaku pemimpin NGO berbangsa Cina, apakah pandangan mengenai perkembangan dakwah di kalangan non-Muslim di Malaysia ni? Silakan. Sesi kedua bangun Semangat sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesi kedua kita bangun, bangkit insyaAllah. Majoriti. Pertanyaan daripada moderator tentang kedudukan saya, pengalaman dalam kita melalui kerja-kerja Islam ini, tentang dakwah kepada bangsa saya sendiri. Sebenarnya secara hakikatnya, walaupun kita kadang-kadang melihat perbiazaan bangsa itu suatu benda yang mengancam, apalagi mereka yang mengancam kita dalam hak yang sebenarnya sepatutnya mereka tidak mengancam kita.
Allah jadikan manusia ini sebagaimana dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Ya wahai manusia, dijadikan kamu berasal daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, Adam dan juga Hawa. Wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dijadikan kamu ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu. Tapi Allah akhirkan ayatnya dengan inna akramakum indallah atqakum. Orang paling baik yang bertakwa kepada. Maknanya siapa sahaja di dunia ini, dan kalau kita bertemu dengan orang Cina, orang India, kalau kita tanya asal usul agama mereka, di mana asal usul sebagaimana mereka menganut agama, kalau ada dalam kitab-kitab suci mereka, termasuk agama Buddha, agama yang saya asal di sana, tidak ada pernah menceritakan asal usul sebenarnya manusia. Sebab itu dalam soal kita belajar perbandingan agama, saya sempat dalam kuliah dakwah saya di Indonesia, semua agama tidak bertemu tentang asal usul keturunan kejadian manusia, melainkan hanya Islam yang di sana ada ayat-ayat menceritakan asal usul kejadian manusia, dan di sanalah membuktikan bahawa kita antara orang Melayu, Cina, India satu keturunan, yakni Nabi Adam dan juga Hawa. Jadi sebab itulah dakwah ini berjalan terus, dan kita mesti memastikan dakwah ini di kalangan yang kita lihat dalam masyarakat. Kadang-kadang dakwah kita sendiri kepada diri kita ini penting untuk orang menjadi cermin kepada orang lain. Dan sebagai pengalaman, saya nak cerita bagaimana pengalaman dalam keluarga saya. Dalam ada 8 beradik, bila 3 orang beradik yang masuk Islam, kita sebenarnya bukan tertarik sangat sebab melihat orang Melayu di kampung kami yang masuk Islam. Di kampung kami itu kita tengok orang Melayu ni lah yang tak sembahyang jemaat. Orang Melayu ni lah tak puasa bulan Ramadan. Orang Melayu bangga bila bulan Ramadan datang kurma. Zaman tahun 80-an, 70-an, kurma yang melekat-lekat dalam guni. Masih ingat? Pakcik-pakcik, makcik-makcik kita yang ingat lagi, orang kata kurma jijak dengan kaki, melekat tu macam ada gang. Sekarang je kurma ada tangkai. Kalau Tok Mi pergi ke umrah YB pergi, Dr. Azman pergi haji, bawa balik ni bukan setakat tangkai, kau boleh dengan pelepah tamar bawa balik. Orang tanam pokok tamar di pekarangan masjid, rumah-rumah banglo yang kaya-kaya. Dulu bila datang Ramadan, orang Melayu bangga ada kurma. Kita orang Cina menumpang beli kurma. Tetapi banyak di kalangan mereka yang terlibat dengan benda-benda yang kita anggap yang bercanggah dengan Islam yang kami faham. Orang Cina ni dia tahu benda yang kita buat tu tak betul. Misalnya pergi beli nombor ekor, sebagaimana berlaku di bandar Raya Ipoh. Jabat sedang berusaha untuk membenteras ada sejumlah 9 pusat judi yang berlesen. 95% kaki judi yang pergi beli judi ni, yang berlesen ni, orang Melayu. Orang Cina tahu haram, tapi dia tahu orang Cina, orang Melayu ni yang ada masalah beginilah yang kita lihat, yang tidak boleh mencerminkan dan tidak boleh menarik orang-orang lain untuk masuk Islam. Dan uswatun hasanah ini, dakwah dengan gambaran baik, kita yang berakhlak baik, masuk waktu semayang, Ramadan kita berpuasa, rumah tangga yang nampak bagus, tutup aurat yang sempurna sebagainya, makan benda yang halal. Ini akan insya-Allah dengan itulah sebagaimana Nabi Muhammad berdakwah, cerminan diri ini yang dilihat kepada batang tubuh Rasulullah, cerminan diri kita orang Islam di akhir zaman ini. Orang lain tengok, India tengok ke, Cina tengok ke, orang tertarik untuk masuk Islam. Dan kehendak hidayah itu tidak lain, itu yang utama. Orang masuk Islam termasuk Dr. Azman dah tulis dalam harakah tadi. Saudara Tan, saudara Farah, saya Lim. Farah jadi Farah, saudara Fu ni jadi Farah Fu. Saya Lim jadi Idham Lim. Ada Tan jadi Robert Tan. Nama dia letak nama rahim apa. Jadi mereka ini kita tengok
datang mereka yang utama, kita kena yakin orang-orang yang dipilih oleh Allah masuk Islam ni bukan kehendak saya semata-mata. Allah mengizinkan sebab hak izin Islam tidak, ini hak Allah. Memilih tuan-tuan muslimin muslimat, orang Melayu kita siapa pun berbalah selama sendiri yang kita tidak cari tempat berpaut Islam. Selama ini kalau orang Islam dah ambil Islam sudah jalan berpaut, insya-Allah bahtera kita ni besar dan cukup selamat untuk kita layari bumi Malaysia bagi kita memegang tampuk kerajaan dan pemerintahan. Sebab kalau gelombang besar, kita tak boleh tak apalah aku dengan sampan aku. Kalau banjir dah besar, tak apalah aku cuma berpaut di ranting ni dah kuat. Kita kena cari pokok yang besar, cari bahtera yang besar. Itulah yang kita gambarkan bagaimana ummah bersama AJK lain dalam NGO kita, dalam gerakan NGO seluruh negara, orang Melayu disatukan. Parti-parti politik, orang Melayu dalam NGO, dalam apa sahaja persatuan, kita gabungkan tenaga bagi buat satu bahtera besar yang menggambarkan kesatuan ini boleh menyelamatkan kita sendiri dan negara yang kita sayangi. Sebab itulah masa depan dakwah ini insya-Allah kalau kita bersatu dan Islam ini kita dah cakap berkali-kali kepada orang bukan Islam. Soal undang-undang RUU 355, soal apa saja, dia tidak akan menggugat kedudukan orang lain, termasuk halal yang sedang diusahakan oleh kami dan jabat di Perak. Kita kempen orang lain beli barang produk Islam, kempen orang Islam beli produk Islam. Ini bukan resis, ini bukan menidakkan hak orang Cina yang menega. Sebab kita tahu sekarang halal, sekarang kalau tidak orang Islam yang keluarkan benda dengan tanda halal, dengan benda halal, kita ragui. Sebab dia bisnes dalam Islam ini, dia nak halal bukan setakat benda tu halal. Dia perniagaan ni ibadah yang dibenarkan oleh Islam dan datang daripada akidah yang kita anggap rezeki yang halal insya-Allah. Tak boleh kita menipu. Tanda halal tak boleh ikut. Dan saya cerita bagaimana di Kuala Lumpur ada satu syarikat, orang Melayu ni pergi satu kedai di Selayang. Dia masuk satu kedai, dia tengok satu benda dalam plastik ada tanda halal. Halal yang tulis Jawi lama tu. Dia beli, dia balik makan, sedap benda tu. Dia pergi balik, dia tanya, tengok tempat tu tak ada. Dia tanya tuan kedai, nampak muka macam Melayu Islam. Dia kata, barang tu dah habis. Encik beli ke? Itu babi salai. Babi salai saya akui peribadi sedap. Terutama di Kelantan, kalau orang Cina yang pergi Kelantan, babi salai di Kelantan ni kena tapau lah, bungkus balik lah, sedap. Macam buat balik orang Melayu pergi Kelantan, buat balik serunding. Babi halal. Bila kita tanya balik, kita report, ada laporan, kita tanya, kami letak halal sebab kami anggap dia sedap. Dia ingat halal ni sedap ya. Jadi ini benda kita nak betulkan. Islam meletakkan peniaga-peniaga Cina yang bukan Islam, sila buat produk, sila jual. Jangan sampai dia bercampur benda-benda yang haram. Jangan menipu pelanggan dengan label-label. Sampai sardin Cak Bilal, bihun Cak Masjid. Kita tak sanggup letak bihun Cak Tokong. Nak cerita benda-benda macam ni lah yang melihat bahawa kita hidup dalam suasana negara yang kita anggap dakwah ini sedang berlangsung, dan penyatuan ini insya-Allah merupakan suatu dakwah yang saya anggap masa depan Islam lebih selamat untuk kita tarik orang lebih ramai untuk masuk Islam. Dan saya yakinkan tuan-tuan, puan-puan, bahawa syurga tu luas. Syurga ni bukan sempit, bukan hanya untuk orang Melayu. Islam ni bukan hanya untuk orang Melayu. Jangan tuan-tuan tengok semua orang Cina ni semua kafir. Jangan. Negeri Cina ada 100 juta. Dia kencing lemas semua kita ni. Yang Islam baru. Kalau yang bukan Islam ada 1.5 bilion. 1,500 juta. Jangan main-main. Walaupun mereka diancam dengan tekanan, tangkapan. Saya baru balik 2 hari ni, tak balik rumah lagi. Terus dengan Dr. Azman. Saya tunggu depo program hari ni sampai ke malam. Ni tak jumpa bini lagi ni. Malam Jumaat dah terlepas dah. Minggu depan.
Hebat. Bukan ada lagi pun. Saya kenal lah dia. Haji Mat ni. Haji Mat. Nak ceritanya, ada dekat hotel saya sering duduk tu, makanan halal banyak termasuk. Saya tengok tak kenal. Dulu misal dia ni melentik ni. Kalau boleh bulat-bulat melentik naik. Tengok. Saya tanya sebab apa? Sekarang dia kata orang Islam kena cukup misai. Diarahkan polis, buang misai. Takut nampak. Sampai macam tu. Sekarang orang Islam nak simpan misai tak boleh dah. Janggut tak boleh dah. Jadi ini benda-benda insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan kena pastikan penyatuan ini bukan lakonan. Penyatuan ini adalah usaha dakwah kepada bangsa lain. Kita nak cerita kepada mereka, kita bukan mengancam. Hak kita ni sama dan insya-Allah hak dalam Islam ini sama di sisi Allah SWT, terutama yang beriman ni, bangsa-bangsa ini semuanya milik Allah Ta'ala. Orang Cina, India bukan yang orang dijadikan dengan recommendations di masing-masing. Aku nak jadi Melayu, aku jadi Melayu. Bukan. Allah pilih kita jadi bangsa berbeza-beza. Ke dunia mana-mana pun kita seronok sebab bangsa berbeza-beza. Termasuk kata Dr. Azman, kita pergi sana Melayu, sini Melayu. Semua Melayu tak seronok. Kita pergi Amerika, nampak orang tinggi, putih, kerinting, seronok. Sebab itu kita suka melancong. Kalau benda sama pergi ke Amerika, ada budu juga orang Kelantan, tak pergilah ke Amerika. Makan di Kelantan je. Jadi ini benda-benda insya-Allah mudah-mudahan penyatuan inilah insya-Allah mudah-mudahan menyebabkan dakwah kita makin kuat. Usaha inilah yang menyebabkan kita dinampak oleh orang bukan Islam. Sebenarnya Islam itu bukan mengancam, dia menyelamatkan mereka insya-Allah mudah-mudahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi tambah sikit apa yang dikatakan oleh Dr. dan Saudara Dr. Khalid Jamil. Mungkin tuan-tuan maklum bahawa Timbalan Mufti Negeri Perak, Sahib Usamaha Fadil Ustaz Muhammad Zamri Hashim telah pun berfatwa bahawa wajib kita mengutamakan produk Muslim. Tuan-tuan boleh baca artikel dia. Dia tulis dengan tuntas dan padat, dengan hujah sandarkan kepada ayat Quran, dengan hujah sandarkan kepada hadis Nabi SAW. Tuan-tuan cuma baca lah. Kita tak nak cerita panjang malam ni. Cuma tidak gambarkan bahawa wajib umat Islam utamakan produk Muslim. Maknanya kita selama ni tak berapa cakna benda ni. Tuan-tuan bayangkan kenapa kita kena utamakan? Kerana bila kita beli di kalangan orang Islam, peniaga Islam tu akan bayar, dapat dia peluang untuk bayar zakat, tuan-tuan. Berbanding kalau kita beli kepada peniaga yang bukan Islam. Dan zakat itu akan dia recycle balik untuk menjana ummah. Itu kena faham. Jadi lepas ni kita utamakan beli di kedai orang Islam. Dan juga saya tertarik, saya nak buat beberapa kisah lah. Saya ringkas saja mengatakan bahawa dakwah bilhal maksud ni, dakwah dalam keadaan yang kita menunjukkan akhlak yang baik, bahawa orang bukan Islam akan tertarik dengan Islam. Saya teringat satu kisah yang diceritakan sendiri oleh Ustaz Ayub Abdul Rahman. Tuan-tuan boleh Google tengok. Ustaz Ayub Abdul Rahman ni orang India, asal mungkin tajam, tapi dia agama dia Kristian asalnya. Dan dia bukan calang-calang orang Ayub. Dia adalah padri nombor 1 Asia Pasifik. Bukan padri kat Malaysia ni. Padri nombor 1 Asia Pasifik. Tapi bagaimana akhirnya dia masuk Islam? Kerana dia teringat bahawa di kampung dia dulu ada seorang cikgu namanya Cikgu Saas. Satu-satunya yang cikgu yang ada kereta kat kampung itu. Tapi dia punya berbakti dengan orang kampung, tak kira siang dan malam, selalu cuma. Termasuklah dia bagi bakti itu kepada keluarga Ustaz Ayub Abdul Rahman yang bukan orang Melayu, orang Islam. Termasuklah dia kata dia tak pernah miss dapat kuih sepanjang bulan Ramadan walaupun dia tak puasa. Dah bukan Islam nak puasa apa kan. Akhirnya dia kata bila dia tengok dalam ajaran India bahawa syurga itu hanya layak untuk orang-orang Kristian saja. Orang Islam tak boleh masuk syurga. Dia terus teringat kata punya baik Cikgu Saad tak masuk syurga. Tuan-tuan nampak? Asbab dia kenapa dia kenal Islam kerana dia teringat kepada contoh yang telah dibuktikan, ditunjukkan depan mata dia oleh Cikgu Saad. Jadi kita kalau boleh biar begitu. Biar kita menunjukkan contoh yang baik. Kok nanti kawan-kawan dan rakan kita yang dah lama berkawan dengan kita, tak kira siapa pun dia, mungkin dia tertarik untuk mengeluk agama Islam. Asbab kerana dia menengok kita. Jadi saya teruskan kepada panelis yang kedua, iaitu Tok Mi. Tok Mi,
Soalan seterusnya, dalam situasi yang berlaku pada umat Islam di Malaysia ketika ini, boleh Tok Mi nyatakan apakah peranan yang amat perlu kita lakukan untuk mengangkat kembali maruah maruah dan martabat umat? Silakan. Silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Nizam. Soalan kira berat juga lah. Sebab dia minta kita, apakah peranan, ya, kalau saya ingat apa yang sebut tadi, ulang kembali, apakah peranan yang perlu kita lakukan untuk kita mengangkat kembali, ya, ummah dan juga martabat ummah ini. Jadi saya teringat sementara terlintas bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab kata bahawa Islam itu tertegak dengan jemaah. Bermakna kita Islam itu tertegak dengan secara beramai macam ini. Dia tidak mahu bergerak secara solo, secara individu. Dia mesti bergerak secara ummah. Jadi alhamdulillah pengurusi perpaduan ummah Perak ke Malaysia, Perak telah bercakap tentang panjang lebar mengenai kita ini, mengenai kita yang diciptakan oleh Allah SWT ni berbagai rupa. Tujuan dia ialah untuk kita saling berkenal-kenalan di antara satu sama lain, dan pengurusi juga maklumkan tadi bahawa yang penting bagi kita ialah akhlak kita. Akhlak kita sebagai orang Islam mesti jelas, baru orang berminat dengan agama kita. Kalau akhlak kita tidak jelas, akhlak kita lara, orang pun tak mau respect pada kita. Contohnya, kalau orang yang jaga agama mesti jaga akhlak dia sebagai orang agama. Kalau Tok Imam mesti jaga akhlak dia sebagai Tok Imam. Kalau Bilal, jaga akhlak dia sebagai Bilal. Kalau kita makmum, jagalah kita pribadi kita sebagai makmum. Yang menjaga terutamanya menjaga orang hal agama ini. Sebab nak menjaga hal agama ni bukan mudah. Tanggungjawabnya besar. Tanggungjawab imam besar. Bukannya tanggungjawab menjaga agama duduk atas katil tulis surat kanda tak dapat tidur mengenangkan adinda. Sebab nak menjaga agama kita. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena kembali kepada asas perjuangan kita. Asas kita membina negara kita ini ialah kita mempertahankan, memperkasakan, mendaulatkan agama, bangsa dan juga negara kita. Kita sayangkan kepada agama kita, kita sayangkan kepada bangsa kita, kita sayangkan kepada negara kita. Inilah dia bumi kita, langit yang kita junjung, bumi yang kita pijak. Di sini kita lahir dan insya-Allah di sini juga kita akan disemadikan. Kita sayangkan ketiga-tiga ini. Tak guna kalau kita naik haji dia tak hari. Di sini pun ramai naik haji dia tak hari, dia pandang. Tapi kita tidak menunaikan solat kita. Orang kafir akan takut kalau solat kita, subuh kita macam Jumaat yang kita buat. Bukan macam yang kata di doktor tadi, Datuk kita tadi, malam Jumaat dia ingat. Tapi subuh Jumaat, bukan saja subuh Jumaat, waktu Jumaat sama dengan waktu subuh kita. Kalau subuh kita di masjid macam waktu Jumaat, kita tak perlulah nak mengadakan forum macam ini. InsyaAllah semua orang-orang kafir akan takut kepada kita ini. Jadi tuan-tuan sekalian, marilah untuk kita bangkit semula untuk mengangkat kembali ummah ini. Sama-sama kita binakan ilmu dalam diri kita ini, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita ini, untuk kita membina kembali, kita pulihkan kembali. Kata di pengurusi tadi, moderator tadi, supaya akhlak kita ini tertonjol, akhlak kita sebagai orang Islam ini naik kembali, baru agama kita akan maju. Dan juga kita sebagai orang Melayu ini perlu, ya, walaupun ramai lagi, bukannya khusus, tapi kita rujuk kepada negara kita ini yang telah pun dituliskan bahawa orang Melayu itu adalah orang Islam. Itu juga kalau dulu orang Cina masuk Islam pun kita panggil masuk Melayu.
Tapi Datuk kita ni memang masuk Melayu pun. Isteri orang Melayu kan. Mana masuk Melayu. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam bahasa kita kena teguhkan kembali jati diri kita. Jadi jati diri kita sebagai bangsa Melayu, orang yang tinggal dalam negara kita ini, kita perlu ada semangat ini, roh ini. Dan yang kedua, kita perlu jihad dari segi ekonomi kita ini. Kita bangkit kembali, kita segarkan kembali, kita majukan kembali ekonomi kita ini. Kalau dulu siapa kuat, dialah yang boleh mentadbirkan memerintah. Siapa kuat. Itu sebab orang gunakan macam-macam lah nak kuat. Gunakan jin dan sebagainya nak jadi kuat. Tapi hari ini tak perlu. Yang perlu kita kuatkan ekonomi kita ini. Kalau poket kita kuat, insya-Allah kita boleh buat apa saja. Dan cara nak menjihadkan ekonomi ini, itu kita ada satu pertubuhan yang bersama dengan tuan-tuan pada hari ini, sahabat saya, pertubuhan daripada Jabat, daripada Jalinan Bersatu Sahabat Perak, dan salah seorang dia artis kita. Dia mau nak tengok, boleh tengok belakang ya. Elia yang bersama dengan jawatan kuasa Jabat ini sedang kempen seluruh negeri Perak ini untuk kita sama memilih produk halal yang dikeluarkan oleh orang Islam ini. Dan tu kita dah cerita banyak dah macam-macam. Dan begitu juga pada hari ini, kadang-kadang kita pun tertipu dengan kedai-kedai, terutamanya kedai-kedai Hailam ini. Kedai Hailam, dia memasak di depan tu letaknya orang Melayu kita, orang bertudung beli. Kita pun ingat, ramai pakcik kita makan, kita pun pergi sebab ramai orang berlebai makan. Yang order makanan pun orang Melayu, pakai tudung dan sebagainya. Kita bilang, ini pakai tudung, tapi yang masaknya adalah orang bukan kita. Mereka bersih tetapi tidak suci ya. Jadi kita sama-samalah supaya kita jihad ekonomi ini, supaya ekonomi orang Melayu, ekonomi orang Islam ni bangkit ya. Bangkit. Dan kita gunakanlah, carilah kedai-kedai orang kita ini. Kalau dia kaya, dia boleh berzakat. Kalau dia kaya, dia boleh datang kemari, dia boleh sumbangkan infak untuk program-program macam ini. Dia boleh salurkan bantuan dan sebagainya kalau dia kaya. Tapi ya, dia ada tapi juga. Bagaimana orang kita ni, orang berniaga ni kena berubah. Jangan muka kelat. Datang-datang, kita datang pun dia pun tak bertanya. Apa nak, apa tidak, buat tak tahu. Kata orang buat nohin. Jadi kita pun masa itulah masuk. Baru ni saya ada post dalam FB. Sebab ada orang mengadu datang. Ada makcik tu datang kepada saya, Tok Mi, dia kata, makcik dah rasa tersentak bila pergi ke kedai tu, dia kata. Tak payah sebut dah. Pergi ke kedai tu, kedai ikan, jual ikan, pasar mini, jual ikan. Makcik ni datang nak beli ikan. Dia tanya kepada peniaga tu, "Yuk, ada ikan lagi ke?" Makcik tak nampak ada 2 ekor ikan. Dia tanya. Makcik pun tengok ada 2 ekor dia. Makcik nak ambil. Kalau tak nak, saya nak bagi kucing belakang dia. Allah Rabbi. Itu cerita betul. Masalah peniaga tu sedikit. Kita nak bantu, tapi sikap kita kena ubah. Waktu bola petang tutup, kedai nak tutup. Kalau kita pergi kedai kawan kita, kalau kita nak beli toge ke sayur, dia bagi, walaupun kedai nak tutup. Tapi kedai ni baru nak tutup, pintu, datang orang nak masuk, tanya ada lagi tak sayur, dia kata. Tak nampak kan kedai nak tutup, dia kata. Esok datang bagi. Orang tu nak guna malam ni. Jadi itu sikap kita berubah supaya kita dapat jihad ekonomi ini, supaya kita dapat majukan ekonomi orang kita ini. Kita kena ubah perangai kita, akhlak kita sebagai peniaga, kita kena ubah. Kalau kita tak ubah, kalau kita berada di takut itu juga, orang akan lari pada kita. Orang akan pergi ke kedai yang lebih murah, 5 sen murah. Kedai yang sekupang murah, orang akan pergi. Sebabkan kedai kita ini mahal, sebabkan faktor dia kita terpaksa ambil kepada pemurung. Orang demo. Orang kita masih lagi belum lagi sampai ke tahap itu.
Dan yang ketiganya, kita kena ubah sikap kita. Kata di Dr. Azman tadi, yang telah berlalu biarkan berlalu. Kita buat baru, buat buku baru. Jangan rasa malu. Malu apa bos? Bermakna kalau kita dah buat silap, usah kita malu. Kita kembalikan pakai jalan balik. Sebab setengah orang tu dia malu mengaku kesilapan dia. Kita pun malu. Kita malu, dulu kita menyokong kuat, menyokong tegak. Tapi bila dah kena tipu, kita rasa malu. Apa nak dimalukan? Kita kembalilah. Kita kembali, dan alhamdulillah atas inilah yang disebut di Dato' Azman tadi, di Cameron Highland kita menang. Sebab banyak ada orang rasa kena tipu, dan akhirnya mereka kembali kepada yang hak. Ya. Bermakna malu apa bos tu lah. Mana apa nak dimalukan? Kalau kita nak beli kedai produk Islam, apa kita nak malukan? Malu apa? Kita nak beli. Kita nak gunakan jenama orang kita. Apa kita nak malukan? Jadi sama-samalah kita bangkit, sama-samalah kita berjihad untuk membetulkan. Kata di ustaz tadi, saya cukup setuju. Mana kita betulkan akhlak kita sebagai orang Islam, sebagai seorang peniaga pun kena betul. Baru ekonomi kita mantap. Kalau ekonomi kita mantap, insya-Allah kita boleh buat apa saja dalam negara kita ini. Sebab ekonomi kita pegang, itu yang penting. Kalau ekonomi kita tidak pegang, kita akan kata dicucuk hidung lah, ya, macam kobor dicucuk hidung. Mana boleh ditarik sana, tarik kemari dan sebagainya. Itulah yang saya nampak. Apa soalan yang berat itu bahasa terlintas, insya-Allah. Mudah-mudahan saya berdoa semoga semua yang kita berada di sini mendapat keberkatan dan juga rahmat daripada Allah sekalian. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bosku. Okey, Kang, cuba pada penjelasan terakhir dan soalan yang terakhir, dan mungkin YB Dr. Azman boleh buat kesimpulan. Soalan dia pun saya dapat daripada penanya, dan hampir sama dengan soalan yang saya akan ajukan, iaitu bagaimanakah cara untuk menyedarkan umat Islam di Malaysia ini akan kepentingan penyatuan umat demi survival umat Islam di Malaysia. Dan apa yang saya dapat ni, dia kata macam mana yang nak sedarkan dan yakin dengan penyokong. Dia direct lah, penyokong PAS dan UMNO, bahawa kerjasama PAS dan UMNO untungkan Melayu dan Islam. Itu Direct point. Elok soalan dia. Soalan direct. Soalan dia tak ada basi-basi lah. Kias ni. Tak perlu nak malu-malu bosku. Tanya direct aja. Okay. Direct. Soal kepentingan penyatuan Melayu Islam ini memang tidak dapat dinafikan oleh sesiapa. Okay. Bukti dia jelas di depan mata kita. Dan usaha ke arah ini sebenarnya sedang berlaku di semua peringkat, daripada kepimpinan tertinggi sehinggalah kepada kita yang di bawah. Kalau sebut panasnya suasana politik sehingga mewujudkan suasana renggang, tegang, berdendam dalam masyarakat, saya rasa di seluruh negara ni tempat yang paling panas dari segi politik di Terengganu, khususnya di Besut, bukan di Perak. Tapi kalau tempat yang paling panas dari segi politik macam di Besut ni politik dia panas, kenduri tak makan, dia pergi kenduri makan acar je dengan agak-agak. Okay. Jumaat suku-suku, akad nikah 2 kali. Ini satu tempoh yang pernah dilalui oleh masyarakat kita. Dan saya selalu ulang, kita tidak menyalahkan sesiapa, tetapi kita nak buka satu budaya yang lebih matang dan sejahtera dalam masyarakat. Dan ayah-ayah kita, tu kita, ada sebab kenapa berlaku perkara ini dalam masyarakat. Apa yang berlaku tu kerana suasana ketika itu. Dan kita generasi baru ni ambil sebagai pelajaran dan pengajaran untuk kita berjalan lebih jauh ke hadapan. Dan kalau dalam konteks politik yang panas macam suasana di Pantai Timur,
Sekarang ni kita boleh duduk bersama, boleh berbincang atas isu-isu kepentingan kita bersama. Apatah lagi di negeri Perak yang suasana politik dia tak sepanas suasana politik di Pantai Timur. Tadi di Cenderuh, Ada di Padang Rengas. di Padang Rengas. Saya dimaklumkan di Padang Rengas, UMNO dengan PAS ni macam keluarga. Ada orang yang ayah dia PAS, anak jadi UMNO, biasa je. Sini pada. Sini pun ada. Maknanya suasana politik dia lebih tenang. Jadi dalam keadaan suasana politik yang lebih tenang, realisasi kita, jalan yang kita nak tempuh untuk nak menyatukan di antara Melayu Islam, saya nampak lebih dekat daripada apa yang kami lalui. Yang kami lalui jalan yang panjang ni pun akhirnya dia mula menampakkan sinar di depan mata kita. Apatah lagi jalan dekat yang perlu kita tempuhi dalam konteks negeri Perak. Teras politik di atas muka bumi Malaysia ni masih berada di tangan Melayu Islam. Ini satu kenyataan yang cuba dinafikan dan kita perlu jawab dengan kita tampilkan kekuatan kita. Dan kalau orang asli di kamera Highland pun sedar bahawa mereka kena kencing, kalau kita yang bukan original people ni tak sedar, berat benar lah maknanya. Sebab apa saya kata begitu? Sebab PH kalah teruk di peti undi orang asli. Orang asli, tapi jangan main. Sebab saya tengok lalu kok sekitar Jalan Lojin, sekitar Postbrook apa tu, dia orang ni duk main FB tepi jalan, bukan main FB juga. Jadi bukan jalan-jalan. Walaupun ada orang buat kelakar masa pilihan raya Kecil Galas dulu, bahagian ngelah tengah malam, ada orang mari kempen, dia kata kalau BM menang, kita akan bagi wifi percuma. Orang asli tanya orang yang kempen tu, wifi tu boleh makan selalu ke kena masak dulu? Orang asli ni dia fikir makan je. Dia masuk kedai, tengah kedai tanya nak sudu ke nak gerpu, dia kata marilah 10 sen potong halu-halu, dia kata. Realitinya taktik Pakatan Harapan menyaman kerajaan Kelantan dalam isu kononnya tanah orang asli yang diceroboh di Kelantan tak berjaya menipu orang asli. Jadi kalau kita yang duduk di Bandar Diraja ni tak nampak, malam nah lah kita. Lebih ketinggalan sikit dia. Kepentingan suara ni disatukan, dia tidak dapat dinafikan lagi. Bukan kita yang duduk di bandar saja, malah di kampung sehingga sampai kepada orang asli. Yang ni rasa kesedaran ini bukan lagi benda yang perlu dibina. Cumanya sekarang ni proses bagaimana penyatuan ini dibuat. Dan sebagaimana yang saya sebut tadi, usaha Kak Ron ni dia sedang berlaku daripada peringkat tertinggi sehinggalah kepada kita yang paling rendah. Tapi bukan semua perkara boleh diceritakan. Tetapi usaha Kak Ron itu sedang dilakukan. Ini yang kita yakini, insya-Allah mudah-mudahan dengan niat baik kita untuk kita jaga kepentingan survival agama kita, survival bangsa kita, Allah mempermudahkan urusan ini. Yang paling penting sekali kita sematkan keikhlasan untuk kita sama-sama ke depan. Ada sikit sebanyak orang lalu yang lepas, yang lalu dia yang lepas ni, kalau dalam buku La Tahzan tu dia tulis, kalau kita kumpulkan semua jin dan manusia untuk mengembalikan satu saat yang telah lepas, kita tak mampu nak mengembalikan semula. Dan kita manusia ni, bila kita bawa kereta, kita pandang ke depan. Jangan-jangan sekali kita tengok cermin sisi dan cermin pandang belakang. Itu kita perlu tengok supaya kita tahu kereta apa ada di belakang, kereta apa di tepi kita. Tapi pandangan kita ke depan. Jangan-jangan sekali tengok belakang biasa. Tapi kalau kita bawa kereta, kita pandang ke belakang, jangan-jangan pandang ke depan, naas. Jangan kita melanggar dari segi fitrah. Biar kita tengok ke depan jalan. Kadang-kadang kita tengok ke belakang sebagai pelajaran untuk kita belajar daripada apa yang lepas. Itu biasa. Mudah-mudahan Allah merahmati apa yang kita lakukan ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang hormat Dr. Azman Ibrahim. Malam mengantuk, mengantuk nak apa. Jadi inilah tuan-tuan.
apa yang telah dijawab dan diberi pandangan dan diberi kesimpulan oleh penulis itu menandakan kepentingan, menandakan sudah sampai turning point. Kita perlu mulai hari ini penyatuan umat. Itulah yang Nabi SAW lakukan ketika Nabi sampai di Madinah. Tuan bayangkan antara puak Aus dan Khuzraj itu dua puak yang berbeza, yang sejarah sebelumnya bergaduh 300 tahun sebelum itu. Bila ditengok rupa-rupanya selidik gaduh berperang membunuh hanya kerana kematian seekor kambing. Tu ya tuan. Tuan buka dalam sirah tengok. Hanya antaranya kerana kematian kambing saja. Jadi kerana itu takkanlah sampai kambing kita nak bergaduh-gaduh sampai itu. Jadi ceritanya Nabi SAW lakukan sampai di Madinah, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar dan boleh mendamaikan antara dua suku yang besar, iaitu Aus dan Khuzraj. Jadi kalau begitu tidak ada cara lain lah. Cara yang paling model yang terbaik lah kita kena ikut apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan saya nak berkesimpulan akan kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab, satu kata-kata hikmat yang cukup bermakna yang untuk menjadi panduan untuk kita. Katanya, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa man yabtaghi 'izzatan bi ghairi Islam azzanallah. Kita ini kaum yang dimuliakan Allah kerana Islam. Kita dimuliakan Allah kerana Islam. Siapa yang mencari selain daripada Islam akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat, ini kata-kata hikmah yang telah dilontarkan oleh Amir Mu'minin Umar Al-Khattab. Jadikan panduan untuk kita bersama. Mudah-mudahan lepas ini insya-Allah penyatuan rumah ini akan memberi titik awal permulaan untuk kita kembali kepada landasan Islam yang sebenar. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Dr. Azman Ibrahim yang datang dari jauh. Lepas ni ada ke mana lagi? Besok ada program? Balik. Besok musyawarah di Terengganu. Ya. Kena balik. Terima kasih banyak-banyak, insyaAllah. Terima kasih Daud Muladi. InsyaAllah untuk akan datang kita akan berjumpa lagi. Dan terima kasih kepada Tok Min. Terima kasih kepada pengerusi NGO Rumah Perak. Dan insyaAllah tuan-tuan yang di sebelah mana masa rasa kita boleh buat lagi tak akan datang di sebelah mana? Tak ada orang Manu ni. Jangan orang Manu Tok Min yuk. Awak saya mana? InsyaAllah lepas ini kita akan buat di sebelah Manu pula. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang datang. Juga khusus kepada PBIM yang dianggoti oleh pemuda-pemuda yang telah pun berusaha dengan keras untuk menjayakan program dengan menyediakan kanopi dan pentas ini. Terima kasih banyak-banyak. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang dapat membalasnya. Dan saya nak umumkan kepada tuan-tuan, pungutan derma pada malam ini adalah RM681. Alhamdulillah, tuan-tuan, nama tuan-tuan telah dicatat oleh malaikat Raqib sebagai satu modal untuk kita bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting tuan-tuan ikhlaskan, insya-Allah. Jadi itu kita setakat ini saja. Mari ikut saya bersama-sama untuk kita melaungkan rasa semangat kita, insya-Allah. Boleh ke? Boleh ke? Bangkit Islam. Bangkit ummah. Hidup Islam. Takbir. Dan kita tangguh dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.